Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Tak kenal, maka tak cinta. Sudah kenal, jatuh cinta pula. Nama saya Wan Nur Izzah binti Wan Zalani selaku moderator anda pada hari ini. Sebelum kita meneruskan forum kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita yang cantik dan kacak belaka pada hari ini. Mari, semestinya saudari Azwa yang anggun menawan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari moderator. Saya baik-baik sahaja. Nama diberi Nur Ainun Azwa binti Hashim selaku panel pertama anda pada hari ini. Berbalik kepada saudari moderator. Terima kasih Azwa kerana sudi untuk perkenalkan diri. Baiklah, marilah kita beralih kepada panel kita yang kedua yang merupakan salah satunya kumbang dalam kumpulan ini ya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari moderator. Saya baik-baik sahaja. Nama saya Muhammad Hasif bin Muhammad Mujahid. Selaku panel kedua anda dalam forum ini. Kembali kita kepada saudari moderator. Terima kasih ya saudara Hasif kerana sudi perkenalkan diri. Baiklah. Penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam dan langkah-langkah pencegahan dan pengukuhan akidah. Begitulah maulud bicara forum kita pada hari ini. Kedengaran ringkas namun banyak dapat kita berkongsi bersama. Hadirin pemegang amanat bangsa, sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini selebih lanjut, suka untuk saya kongsikan mengenai topik ini. Penyelewengan akidah adalah masalah yang makin berleluasa di Malaysia. Pelbagai jenis ajaran yang boleh didapati. Jika tindakan membenterasnya tidak diberi tumpuan yang bersungguh-sungguh, golongan seperti ini akan membawa ajaran yang boleh merosakkan akidah masyarakat. Akhirnya, ajaran seperti ini akan membawa kepada perpecahan dalam sebuah masyarakat dan negara. Kecuaian terhadap kepentingan penjagaan akidah ini sedikit sebanyak memberikan kesan negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Hadirin, kata orang, lain dulang, lain kakinya. Lain orang, lain pendapatnya. Bagaimana pula dengan saudari Azwa? Boleh saudari Azwa kongsikan pendapat saudari mengenai penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam ini? Baiklah, terima kasih saudari moderator. Pada pandangan saya, Islam merupakan satu agama yang suci dan bersih daripada unsur-unsur kesesatan dan penyelewengan. Namun begitu, ajaran Islam telah dicemari dengan kemunculan ajaran sesat yang dipelopori oleh Musailamah Al-Kazab yang mengakui dirinya sebagai Nabi palsu. Keadaan ini terjadi selepas kewafatan Rasulullah SAW. Di Malaysia pula, isu penyelewengan akidah atau ajaran sesat bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, saban waktu media memaparkan wujudnya gerakan-gerakan yang beriktikad dengan akidah yang terpesong dan menyeleweng dari akidah yang tulen. Antaranya, terdapat ajaran sesat yang dikenali sebagai kerajaan langit atau umum sedia maklum iaitu Ayah Pin. Dan ada juga ajaran Taslim dan Al-Arqam. Akhirnya, ajaran sesat yang wujud seperti ini akan membawa kepada keruntuhan akhlak dalam masyarakat dan negara. Oleh itu, langkah yang sewajarnya perlu diambil oleh semua pihak bagi mencegah isu penyelewengan akidah dalam umat Islam daripada semakin berleluasa dan memperkuatkan akidah dalam diri melalui pelbagai cara serta usaha yang jitu. Itu sahaja daripada saya. Berbalik kita kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Azwa. Leka saya mendengar penjelasan anda. Jadi saya ingin menanyakan kepada panel kedua kita, bagaimanakah pendapat anda mengenai penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam ini? Terima kasih saudari moderator.
Pada pendapat saya, kesesatan sesuatu golongan perlu diperjelaskan oleh mereka yang mempunyai ilmu mengenainya. Jika fahaman sesat itu tidak dibendung, ia pasti menggunakan fitnah yang lebih besar terhadap Islam dan umatnya. Adapun sikap menyembunyikan ilmu dan mendiamkan diri daripada membantah golongan sesat yang semakin berdosa adalah sikap tercela. Buktinya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dan beriman kepada Allah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Surah Ali Imran ayat 110. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah ia dengan tangannya, iaitu kekuatan. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya, itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, orang yang menyembunyikan ilmunya seumpama orang yang menyembunyikan apa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Muhammad. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani dengan sanad yang dhaif tetapi maknanya sahih. Berdasarkan dalil di atas, jelas kepada kita bahawa mereka yang tidak menegakkan kebenaran dan mendiamkan diri daripada membantah sesuatu kesesatan jika tidak menegakkan yang makruh serta tidak juga mencegah kemungkaran. Golongan ini dicela oleh Syarab. Ini kerana penyelewengan dalam masalah akidah adalah sebesar-besarnya kemungkaran yang ada. Oleh itu, fahaman tajsim atas nama apapun seperti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa as-sifat dan lain-lain, sama ada dipromosi di golongan mana sekalipun, perlu dibanteras kerana kesesatan amat jelas menurut Al-Quran, As-Sunnah dan jimat ulama al-ahlu sunnah wal jamaah sejak zaman salaf al-soleh hingga kini. Kembali kita kepada saudari moderator. Terima kasih saudara atas pencerahan yang cukup padat sebentar tadi. Ya, melihat saudara Hasif yang memberi pencerahan sebentar tadi, saya perasan saudari Azwa di sini tidak senang duduk ya, kerana menemui lawannya di sini. Namun dalam hati saya, saudara dan saudari ibarat bertemu teras dengan beliau, sama-sama hebat bagi saya. Jadi kita pergi kepada perbincangan kita yang kedua, iaitu langkah pencegahan. Macam mana? Sebenarnya setiap masalah pasti ada langkahnya. Jadi kita pergi kepada langkah pencegahan, bagaimana kita nak atasi masalah penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam ini. Jadi bagaimanakah saudari Azwa boleh berkongsikan pendapat anda mengenai perkara ini? Baiklah, terima kasih saudari moderator. Seperti yang kita tahu, langkah pencegahan penyelewengan akidah boleh diambil daripada pelbagai pihak, tidak tertumpu kepada satu pihak sahaja. Sebagai contoh, pihak sekolah perlulah menjalankan kempen kesedaran menjauhi ajaran sesat kepada pelajar sekolah. Hal ini supaya dapat memberi pendedahan awal kepada para pelajar tentang bahayanya ajaran sesat. Minda remaja yang seusia antara 12 hingga 18 tahun mudah terpengaruh dengan budaya barat dan kawasan persekitaran mereka. Oleh hal yang demikian, kempen kesedaran ini perlu dijalankan bagi menanamkan fahaman yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam diri murid sejak awal lagi. Apabila para pelajar sudah ada pengetahuan awal mengenai ajaran yang dituntut dalam Islam, maka mereka dapat membezakan mana fahaman yang salah dan mana yang betul. Selain itu, pihak masjid juga tidak terkecuali dalam melakukan langkah pencegahan ini. Contohnya, pihak masjid juga bolehlah mengadakan majlis ilmu secara mingguan yang menekankan ilmu akidah untuk tujuan mempelajari dan memantapkan akidah masyarakat setempat di setiap masjid. Pihak masjid juga boleh menjemput pakar-pakar agama Islam untuk berkongsi ilmu akidah yang sebenar dalam agama Islam sekiranya ada kemampuan. Contohnya, pihak masjid boleh menjemput Ustaz Azhar Idrus atau Ustazah Asma Harun
dan tidak dapat dinafikan bahawa mereka ini mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang agama yang boleh membantu memantapkan akidah umat Islam dan secara tidak langsung dapat mencegah penyelewengan daripada berlaku dalam kalangan umat Islam. Itu sahaja daripada saya, berbalik kepada saudari moderator. Wah, terima kasih ya Saudari Azwa di atas pencerahan yang diberikan sebentar tadi. Saya pula inginlah mendengar Saudara Hasif. Boleh Saudara Hasif kongsikan bagi pendapat anda bagaimana kita nak atasi masalah penyelewengan akidah ini? Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, langkah untuk membasmi dan membantas ajaran sesat adalah satu usaha berterusan yang telah dilakukan oleh generasi awal Islam. Sehingga kini, jika dahulu para ulama seperti Imam Al-Ghazali berusaha mempertahankan akidah Islam daripada dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Greek melalui kitabnya Al-Mulkis min Dahlan dan Tuhfatul Al-Falsafah, maka kini digombal undang-undang bagi membantas penyelewengan akidah yang sedang berlaku. Dalam keadaan tertentu, tidakkah undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang berdegil dan masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng? Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam adalah satu usaha yang perlu dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukannya sekadar untuk memenuhi kehendak undang-undang. Tidak dapat dinafikan bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat boleh didakwa di bawah enakmen kesalahan jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman jika disampaikan kesalahan. Apa yang lebih penting ialah di dalam undang-undang berkaitan dengan ajaran sesat, bagaimanapun ia boleh digunakan bagi memberi peluang kepada mereka yang telah tersesat kembali ke pakar jalan. Ia bukan mengutamakan hukuman kepada pesalah, tetapi lebih mustahak umat Islam tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut, dan mereka yang telah terlibat akan bertambah. Oleh sebab itu, para pegawai berkuasa agama dan para pegawai penguat kuasa agama dan pegawai pejabat agama yang lain seharusnya berusaha dalam tindakan mereka untuk memberi peluang kepada pengikut ajaran Islam yang sesat untuk menyedari kesilapan mereka dan bertaubat. Dalam erti kata lain, pendekatan ajaran sesat ini tidak boleh disamakan dengan kesalahan jenayah syariah yang lain seperti zina, minum. Dalam erti kata lain, pendekatan ajaran sesat ini tidak boleh disamakan dengan kesalahan jenayah syariah yang lain seperti zina, minum minuman keras dan tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih Saudara Hasif atas penjelasan yang cukup padat. Bagi saya, izinkan saya untuk menambah idea ya macam mana kita nak atasi masalah penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Bagi saya, ibu bapa merupakan aspek yang utama yang memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak mereka sejak daripada usia yang muda lagi dengan ajaran Islam yang sebenar. Contohnya seperti rukun iman dan rukun Islam. Kesannya, ianya dapat menghindarkan diri kita daripada perkara yang boleh merosakkan iman sebenarnya. Selain itu, Rasulullah juga memerintahkan ibu bapa supaya mendidik anak-anak mereka mendirikan solat. Rasulullah SAW mengajarkan supaya disuruh anak untuk mendirikan solat pada umurnya mencapai usia 7 tahun dan memukulnya dengan pukulan yang tidak mencederakan dengan niat untuk memberi pengajaran ketika anak tersebut berumur 10 tahun. Ada hadis yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka tidak mahu melaksanakannya ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Justru itu,
menjadi tanggungjawab ke atas setiap daripada ibu dan bapa untuk mendidik anak-anak mereka bagi mendirikan kesemua 5 solat fardu termasuk solat subuh yang mempunyai banyak kelebihannya. Jadi kita sudah jelas mengenai langkah-langkah pencegahan bagaimana kita nak atasi masalah penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Jadi setiap masalah ada penyelesaiannya. Jadi kita pergi macam mana kita nak kukuhkan akidah kita. Boleh saudari Azwa terangkan bagaimanakah kita mampu mengukuhkan akidah kita sebenarnya? Terima kasih saudari moderator. Pada pandangan saya, terdapat banyak cara yang kita boleh lakukan untuk mengukuhkan akidah dalam diri. Yang pertama, pihak kerajaan dengan kerjasama syarikat komunikasi dan multimedia haruslah menyiarkan ceramah-ceramah yang berkaitan agama dan memfokuskan kepada pengukuhan akidah supaya dapat menjadi tontonan masyarakat umum. Seperti yang umum sedia maklum, media massa seperti televisyen, radio dan sebagainya merupakan medium komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat awam dan berperanan penting dalam menyebarkan maklumat-maklumat yang tepat. Contohnya, pihak televisyen boleh menyiarkan forum perdana hal ehwal Islam yang membincangkan tentang akidah umat Islam supaya dapat memberi pengajaran kepada masyarakat bahawa pentingnya menjaga akidah kita daripada terpesong. Selain itu, pihak penyiaran juga boleh menyiarkan dengan lebih banyak mengenai sirah-sirah Nabi bagi menanamkan lagi semangat kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah, iaitu Rasul junjungan kita semua. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah leka dengan budaya luar yang dilihat mampu memesongkan kita kerana kita telah berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ingin saya nyatakan di sini terdapat hadis yang berbunyi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyihi. Maksud daripada hadis ini ialah, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Maka pengajaran ataupun intisari yang dapat kita ambil daripada hadis ini ialah, sebagai umat Islam kita wajib berpegang teguh dengan As-Sunnah dan Al-Quran supaya kita tidak terpesong daripada landasan yang betul. Itu sahaja daripada saya. Berbalik kepada saudari moderator kita. Terima kasih saudari Azwa di atas penerangan sebentar tadi. Jadi saya pula ingin mendengar saudara Hasif untuk menyampaikan pendapat beliau mengenai perkara ini. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, sepatutnya pemantapan akidah anak-anak merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan dan tambahan pula bagi zaman yang sangat bercabar ini. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akidah anak-anak kerana anak-anak ini berada dalam kawalan mereka dan ia menjadi tanggungjawab ke atas mereka. Ibu bapa perlulah memantapkan nilai akidah kepada anak-anak mereka melalui sunnah yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan solat pada saat mereka Perintahkanlah anakmu melaksanakan solat pada saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila enggan mengerjakannya pada saat mereka berusia 10 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ini menunjukkan cara didikan terhadap anak-anak yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan cara didikan terhadap anak-anak yang diajar oleh Rasulullah SAW. Selain dengan nasihat, ibu bapa juga boleh memukul mereka dengan cara yang sepatutnya dengan niat untuk mendidik. Dan cara pukulan itu adalah cara yang tidak boleh sesuka hati untuk memukul anak-anak. Ibu bapa juga perlulah mengawasi pergaulan anak-anak mereka di luar bersama rakan-rakan mereka. Ini penting bagi mengelakkan anak-anak daripada melakukan perkara yang boleh mengugat nilai akidah anak-anak masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih panel kita yang kedua kerana begitu panjangnya isinya.
Tapi tidak mengapa, saya juga ingin menambah sedikit sahaja mengenai bagaimana kita untuk kukuhkan akidah kita sebenarnya. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh melakukan muahadah, iaitu kita, dengan kata lain, kita buat perjanjian dengan Allah SWT. Apa yang saya cuba maksudkan di sini iaitu di mana kita ni berjanji kepada Allah SWT dalam melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya yang membawa akibat buruk kepada diri kita sendiri. Sebarang perkataan atau perbualan bertentangan dengan ketaatan kepadanya membatalkan kalimah syahadah. Kalimah ini dianggap perjanjian seorang Muslim kepada Allah SWT. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maksudnya apa yang saya cuba sampaikan iaitu kaedah bermuahadah ni ialah dengan selalu kita bersendirian dengan Allah SWT dan bermunajat dan mengingati ikrar yang dilafazkan dalam solat. Dengan bermuahadah kita dapat merasakan rasa iba dan rasa takut serta gentar kepada Allah SWT dan seterusnya secara tidak langsung dapat menguatkan akidah dalam diri kita. Saya rasa itu sahaja. Maka kita akhiri forum kita ni dengan serangkap pantun. Boleh ya? Boleh. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugasan diberi, di lain masa kita berjumpa lagi. Oleh itu, hadirin hadirat sekalian, sekiranya ada jodoh kita jumpa lagi. Maka dari itu kita sudahi forum kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.